Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsi video ini buat semua yang menontonnya. Dalam video ini, saya ingin kongsikan dengan semua kaedah pengajaran dengan menggunakan konstruktivisme dalam PDPC bagi mata pelajaran sains tingkatan 2. Pengajaran menggunakan pendekatan ini sangat popular di kalangan guru-guru di Malaysia. Cuma memerlukan masa, tenaga dan usaha yang lebih kepada guru-guru yang menggunakan kaedah ini. Namun begitu, impaknya dalam melahirkan murid-murid yang dapat mencapai objektif seperti yang kita sasarkan sangat berbaloi. Dalam pendekatan konstruktivisme ini, murid-murid dapat menghubung kaitkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan sedia ada. Saya memilih tajuk biodiversity di mana standard kandungannya iaitu memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya. Pendekatan ini memerlukan 5 fasa untuk dilaksanakan, iaitu fasa penglibatan, fasa penerokaan, fasa penerangan, fasa perkembangan dan yang terakhir adalah fasa penilaian. Mari kita lihat langkah pertama iaitu dalam fasa pelibatan. Dalam fasa ini, saya mulakan set induksi ini dengan tayangan video YouTube yang memaparkan kepelbagaian organisma di dalam yang cukup menarik minat murid-murid yang menontonnya. Tayangan ini dipaparkan di skrin layar supaya semua murid dapat melihatnya. Setelah selesai menonton tayangan ini, murid-murid diminta untuk menyenaraikan organisma-organisma yang terdapat dalam video itu tadi. Dalam fasa kedua, iaitu fasa penerokaan, hasil perbincangan itu tadi akan diterangkan oleh kumpulan-kumpulan melalui kaedah berasaskan stesen. Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif antara murid-murid. Seterusnya, guru akan bermain peranannya dengan menerangkan objektif pembelajaran. Untuk merangsang kognitif murid, guru bertanyakan kepada murid-murid berkaitan dengan pembelajaran lepas. Dan hasil jawapan itu tadi, mereka cuba menghubung kaitkan pembelajaran lepas dengan pembelajaran semasa. Selari dengan fasa penerangan ini, guru mengaitkan pembelajaran lepas dan memberi penerangan berkaitan pengelasan haiwan, sifat-sifat bagi haiwan, invertebrata dan vertebrata serta menyenaraikan haiwan-haiwan invertebrata dan vertebrata. Untuk menarik perhatian murid, guru bolehlah menggunakan video-video yang terdapat dalam YouTube. Dalam fasa yang keempat, iaitu fasa pengembangan, murid secara berkumpulan diminta oleh guru untuk mengkategorikan haiwan-haiwan dan membezakan sifat-sifat, dan setiap kumpulan perlulah merujuk kepada kriteria yang disediakan supaya ianya tidak tersasar. Bagi mengukur pemahaman murid-murid, pada fasa penilaian ini, aktiviti yang dicadangkan memerlukan murid untuk mendapat maklumat-maklumat dalam buku teks melalui kad-kad bergambar yang dibekalkan oleh guru. Murid-murid dikendaki mencari ciri-ciri khusus haiwan yang tergolong dalam haiwan invertebrata
dan vertebrata serta menerangkan hasil dapatan mereka melalui peta pokok yang akan dibentangkan di hadapan kelas nanti. Guru pula sebagai pemudah cara membimbing murid-murid untuk membuat kesimpulan di akhir aktiviti ini. Dalam fasa pengukuhan dan pengayaan murid-murid, teknik penyoalan diaplikasikan antara guru dan murid-murid. Soalan-soalan ini perlulah dikaitkan dengan objektif pembelajaran, iaitu dari aspek kognitif, kemahiran psikomotor dan efektif. Di sini saya cadangkan soalan yang bertanyakan pendapat berkenaan haiwan-haiwan yang mempunyai ciri-ciri bertelur dan tinggal di dalam air, tetapi dikelaskan sebagai kumpulan mamalia. Seterusnya, soalan perlulah merangsang murid untuk mengaitkan dari aspek efektif, iaitu nilai kesyukuran dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan ilahi. Di sini saya memberi contoh, meminta murid-murid untuk menyatakan pendapat berkaitan dengan kepentingan haiwan kepada alam sekitar. Cukup sampai di sini perkongsian saya. Moga bermanfaat buat semua. Moga berjumpa di lain waktu. Sekian, terima kasih.